Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Akilah sihat? Okay, Waalaikumsalam. Saya sihat. Kan kita dah pernah bersesi sebelum ni kan? Betul. Jadi awak rasa awak dalam keadaan yang macam mana sekarang ni? I'm feeling better, which is apa yang Puan bagi tahu saya, apa cara-cara yang Puan pernah suggest even tu saya dah buat, and also it's feeling better. Sebelum tu okey tak keadaan kerusi apa semua? Okay je, okay. Kalau tak selesa baiki tau fix posture kita kan. Sebelum tu macam biasalah awak tahu kita memang terikat dengan etika kerahsiaan, dan kita tak nak apa yang awak cakap tu benda-benda sensitif tu tersebar. So awak dengan saya ni memang confidential, kita berdua saja yang tahu, okey? Kecuali kalau benda tu melibatkan nyawa awak lah, saya mungkin akan share sikit informasi awak untuk bantu awak juga. Boleh? Boleh. So sebelum ni awak datang dekat saya untuk sesi sebelum ni pun disebabkan masalah stres jugalah. Tapi lebih kepada kata apa, emosi kan, rasa barang tu kan. Jadi hari ni awak rasa ada luahan perasaan tak? Mungkin ada lagi unfinished business kan? Adalah sebenarnya. Okay, macam Puan tahulah yang saya ni dah semester ketiga. Sekarang saya pun ambil course counselling juga macam Puan. Tapi saya ada pertukaran kos, which is orang cakap lari kos lah. Di mana saya dari sekolah menengah masuk matric, saya beraccount. Maknanya saya lebih kepada numbering. So bila masuk degree tiba-tiba saya dapat course counselling. So it's a little bit rasa macam orang cakap terkilal lah. Sebab apa tak dapat course yang kita nak. So bila saya masuk dalam course tu, saya dapat yang saya ni tak confident. Sebab yelah saya tak pandai course tu. Sebab saya lebih kepada numbering, saya lebih kepada account. So bila untuk menghafal teori tu saya kurang yakin lah, macam aku ni boleh ke sebenarnya ni. Rasa macam tak boleh pun. Lepas tu selain tu saya rasa macam okay, otak saya otak kiri bukan otak kanan. So kalau untuk skor bahagian teori ke, sebab apa nama buku kaunseling dia akan ambil teori semua tu daripada tokoh-tokoh sekian-sekian. Saya tak rasa yang saya boleh bawa teori lah. So kiranya macam yang Kila describe tadi, lebih kepada tak yakin aku kan dengan kemampuan diri mungkin kan dalam subjek counselling sekarang counselling, sebelum ni accounting. Dan nampak macam Kila susah juga nak sesuaikan diri tu maksudnya. So jadi apa strategi yang Kila gunalah untuk, yelah sebab kita kan Kila baru sampai hari ni baru beritahu. Jadi sebelum ni mesti Kila ada struggle Kila kan. Jadi macam mana Kila sesuaikan diri? Which is Kila nak sesuaikan diri sebenarnya benda tu susah. Which is di mana Kila kena macam put a little bit more effort than others. Which is yelah kita tak tahu teori tu, kita tak tahu benda ni. Sains pun Kila tak minat sains. So bila nak study tu more to study seorang-seorang. Sebab apa, kalau study dengan orang lain mungkin benda tu akan jadi beban ke orang, banyak bertanya semua tu. So rasa macam lebih baik aku be alone lah. Macam tu lah. Seorang-seorang pun tak apa, asalkan tak menyusahkan orang. Lagi satu, classmate pula ada yang tanya, ada yang tak tanya, okey ke tak, semua tu. And diorang pun bukan nak cakap semua orang tahu yang Kila ni daripada course accounting pun. Adalah beberapa orang je yang rapat je. Yang tu pun diorang macam tu je reaction dia. So Kila study lah. Macam study tu pun effort banyak jugalah. Tapi yang dalam study tu pun mesti ada number semua tu. So Kila score bahagian yang tak terlalu kena menghafal yang banyak benda, bukan complicated. Kiranya macam Kila rasa tak bebas lah, tak ada kebebasan tu. Sebab Kila tak ada special juga. Kila tak ada special di Kila kat situ. Sebab Kila lebih kepada number, kat sini pula teori. So Kila buka bahagian teori. Macam Kila rasa macam nak melonjakkan diri, nak mengajar orang pula. Macam mana Kila mengajar orang waktu Kila ambil course account tu, tak sama feeling. Kila rasa macam Kila lebih down. Kila buat kata orang tu lebih mendap. Rasa macam sorang-sorang mostly macam tu. So kalau macam apa yang apa yang saya dengar lah kan, Kila ni terisolasi jugalah dalam masa yang sama. Jadi stres Kila ni ketidakpenyesuaian diri Kila ni juga menyebabkan Kila ada masalah dalam social life Kila, betul lah? Betul.
So macam mana pula Kila cope dengan social life? Kalau macam untuk subjek, Kila cakap Kila cuba faham sendiri-sendiri kan, tapi mesti ada struggle juga susah juga kan. Tapi kalau dah sampai social life pun affected, macam mana pula Kila itulah orang kata cope lah? Kalau untuk Kila punya social life Kila mau macam contoh mostly of Kila punya kawan lah luar daripada kelas, budak bisnes, budak account. So sometimes rasa jealous dengan orang. Korang dapat apa yang korang nak, aku tak dapat apa yang aku nak. So rasa kat situ rasa macam tak ada pilihan, which is even though diorang still lah adalah juga yang orang cakap, Kila kau tolonglah aku yang ni, kau tolong aku ni, aku ajar. So diorang adalah rasa terubatlah sikit nak belajar benda tu balik kan. So Kila rasa macam I'm be better be budak bisnes berkawan dengan diorang instead of budak counselling macam tu. Sebab rasa at least even aku tak duduk dalam course tu, aku still boleh belajar, aku still boleh buat benda tu untuk tolong orang. Macam tu. So Kila ada effort tak macam nak cuba berkawan balik dengan siapa untuk baiki hubungan lah orang kata dengan budak-budak counselling? Sebab takkanlah Kila nak lari circle kan, sebab kita masih perlukan diorang. Ada effort tak macam Kila dah cuba dah tapi diorang yang menjauh? Apa effort yang Kila cuba? Kila try untuk berbaik balik. Macam contoh try untuk tegur diorang bla 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 semua tu. Tapi macam biasalah, manusia memang tak lari daripada kesilapan. Tapi they still repeat the same mistake. Sampaikan diorang jadikan habit, diorang dah tak alert langsung benda tu. Sometimes rasa macam aku rasa ini bukannya patut aku yang confront, tapi aku yang patut jauhkan diri daripada orang. I can be alone. Ada doktor lagi nak tolong, ada member-member lain yang nak tolong. Macam tu fikir macam tu lah. Kiranya Kila positif lah kan, positive thinking lah. Walaupun diorang tak perlukan Kila, tapi Kila masih ada orang untuk Kila bergantung. So diorang macam support system Kila lah. Yang lain tu lah. Tapi bila fikirkan balik macam rasa macam support system Kila tu dia macam sama-sama, which is bila Kila duduk dengan orang ni, aku belajar dengan dia ni, dia just macam kau boleh ni, but for the next day tak ada dah. So support system for the short term. So bukannya kita nak long term punya, macam orang yang selalu ada dengan kita, bukannya dengan sehari dua lepas tu hilang. Tak nak. So tapi benda tu payahlah kalau nak cari sen. Biasalah manusia dia nak berkawan kita if kita ada benefit. But Kila nak tengok dalam pendidikan, Kila tak ada benefit dalam benda tu. Kila pula tak expert dalam counselling. Kila tak mudah belajar teori semua tu. So Kila fikir I should be pandai dulu, baru diorang akan berkawan balik. Maybe kat situ akan adanya sharing information ke, sharing apalah macam ilmu ke apa ke, baru diorang akan berkawan Kila. If not, just like macam contoh kita pun, memanglah setengah orang suka kalau orang tu bertanya. Means dia membuatkan orang tu rasa macam oh my god, aku pandai juga, I'm smart because orang tanya kat aku. Tapi kalau orang banyak bertanya, somehow orang akan fikir macam like, budak ni tak tahu apa-apa ke? Daripada aku duduk dengan kau ni, lebih baik aku duduk dengan orang lain. Means ada benefit untuk aku. Macam tu. So kiranya Kila sekarang ni macam sedarlah bahawa Kila pun perlukan effort lebih lah maksudnya. Dan Kila work on it. Bagus lah sebenarnya kan. At least Kila sedar, dan dalam masa yang sama Kila tak boleh terus self blame. Kila tak boleh terus salahkan nasib hidup Kila. Tapi Kila pilih untuk berubah. Kila pilih untuk pilih jalan yang lebih baik kan. Itu sebenarnya Kila kena banggalah dengan diri Kila dah sampai tahap ni, betul tak kan? Okey, jadi Kila cakap yang Kila sebenarnya masih struggle kan, nak sesuaikan diri apa benda semua. Tapi Kila mestilah ada keinginan untuk life Kila dekat universiti ni, dari segi akademik apa yang Kila nak capai. Contohlah, mana kata kalau Kila diberikan pilihan untuk buat keputusan yang lebih baik, apa harapan Kila kali ni? Kalau untuk Kila lah, macam mana nak cakap, even dah nak dekat setahun setengah dah belajar counselling semua tu, but still lah in deep
of my head ni mestilah ada lagi perasaan which is, oh, is it I still have a chance untuk tukar course, which is rasa macam, oh my god, rasa benda tu still tak reda lagi. Dia still rasa macam, oh tak nak, aku tak nak benda ni, aku nak account juga. Alangkah baik kalau aku ambil account, alangkah baik kalau penasihat aku bagi keputusan untuk tukar course sebelum ni. I will not be like this. Macam rasa macam benda tu still struggling, still rasa macam nak reda tapi tak boleh sebab rasa keinginan tu lebih banyak. Kalau tak nak reda pun feel like macam, oh I still can cope sih. Dia macam tu. Tapi Kila sedarkan bahawa sekarang ni Kila dah pun masuk semester 3 dah. Kalau Kila mungkin ada pilihan, betul tak? Sama ada Kila start over balik dengan accounting baru, tapi realitinya lebih susah lah, prosedur dia lebih susah kan. Jadi tu antara pilihan pertama. Pilihan kedua, macam yang kita dah bincangkan tadi lah, Kila boleh try untuk cope dan cuba tengok dari segi positif, dari sudut positif apa yang berlaku. Sebab apa? Sebab Kila ada potensi, kita semua ada potensi, cuma nak tak nak dan cuma kata apa tu, masa lah kot kan, dari sudut masa kan. Kila rasa bila Kila tak boleh nak belajar, Kila rasa macam tak bebas. So benda tu menjejaskan masa juga kan. Sebab setiap kali Kila masuk kelas, kalau Kila tak faham satu tu, mesti Kila rasa macam bazir masa kan. Rasa frustrated betul tak? Dan mungkin nak kena start to realise lah yang Kila ni sebenarnya ada potensi diri, betul tak? Jadi kalau saya tanya balik Kila kan, dengan apa yang saya cakap tadi, Kila ada potensi, Kila cuma perlukan usaha je lebih, apa Kila rasa? I feel yakin sikit tak? Ataupun masih lagi nak juga accounting tu? I feel a little bit better. But yes, potential tu ada, memang ada. But bila fikirkan balik, my potential in accounting is more than my potential kat dalam counselling. And apa pengetahuan Kila ni pula untuk counselling a little bit low. Dan accounting lah. Sebab apa, accounting belajar daripada form 2 lagi, masuk lagi matric. So I learn deeper even though kat degree pula nak baca buku malam-malam apa, macam benda tu still tak tinggal. I feel macam adalah orang suggest why tak double degree. If I double degree, I'm going to be so frustrated kat counselling. I'm going to pay more my attention to accounting instead of kat counselling. Sebab macam rugi lah faham. Tapi tak apa. Sekarang ni Kila rasa Kila pilih untuk still believe ke bahawa Kila tak mampu? Still fikir ke bahawa accounting lah salah satu solution ataupun jalan yang terbaik? I believe on it. Sebab sometimes terfikirlah like, oh, I have depression before. So I feel like macam, oh, Tuhan my takdir kat sini because of dia nak ajar aku untuk faham minda aku, untuk faham macam gaya pemikiran aku, what is macam mana benda tu jadi, and kenapa I have trauma which is I can forget semua tu lah. So and why should I take this kind of medicine, semua tu I should meet the doctor, making an appointment with this person, semua tu because like macam if I learn the counselling, maknanya I'm gonna to understand of myself, of my thinking, how I'm thinking, semua tu rationality I tu. Jadi ni sekarang ni disebabkan awak dah ada penerimaan lah terhadap diri awak. So kita nak masuk atau kita nak bantu awak selesaikan masalah dari sudut penyesuaian diri kan. Awak tak boleh nak sesuaikan diri. Jadi awak rasa ya, aku tengok sekejap soalan ni. Apa yang awak rasa langkah yang sepatutnya? Okay dah deh. Jadi awak rasa apa sepatutnya langkah yang awak ambil untuk awak start sesuaikan diri dan kurangkanlah nak meredakan stres awak ni dalam akademik, orang kata? Okay, kalau untuk cara saya lah, langkah yang saya ambil yang selalunya lah, biasanya saya okay, sebelum ni pun saya pernah tak suka subjek sekian-sekian tu, but I learned then I learned the lesson which is
kita kena suka subjek tu dulu, even though kita kena paksa diri and so on untuk faham subjek tu. So kita kena try untuk suka benda tu, kita kena try untuk cinta benda tu. So maknanya everything, even benda tu susah, is macam it's a small thing lah for us. And like macam untuk individual counselling lah, I don't think so that I can cope it for the first times. Fikir like macam oh my god, this is so complicated, so aku tak boleh belajar benda ni. But sampai satu masa tu I think that apa kata kelas hari ni aku fokus. Okay, when I focus and I got a lot of information, which is doctor also macam Akilah, do you understand this? Do you have anything to say? Have any question to ask? I feel like macam oh my god, I think this is how the way lah I should itulah guna benda tu. So the first thing first is suka benda tu, then focus. If you get something, then it's a benefit for you. Betul. Sebab yang Kila cakap sebelum ni kan, fokus, suka benda tu. Dan satu lagi Kila kena tahu yang kita ni ada potensi dalam pelbagai bidang. Jadi kalau Kila fokus dekat counselling, yang macam yang saya boleh cakap, yang berusaha ataupun yang praktis ni akan menang dengan yang ada talent. Kan ada orang kata natural talent lah. Tapi kalau Kila cakap Kila punya talent dekat accounting kan, dah biasa dah dengan nombor, daripada kecil lagi dengan nombor. Tapi yang ni Kila baru lagi masuk bidang ni, rasa dah baru macam baby lah kan. Tapi Kila ada orang kata apa, praktis. Praktis ni lebih konsisten daripada praktis dekat dalam accounting tu. Dan semestinya lah bila ada praktis, memang Kila akan excel dalam satu benda tu. Dan saya percaya bahawa potensi Kila ni kita boleh tajamkan lagi. Kita boleh discover, mana tahu Kila boleh jadi kaunselor berjaya kan. InsyaAllah. Jadi kita nak masuklah dengan strategi-strategi seperti yang Kila cakap sebelum ni. Strategi Kila tadi untuk suka benda tu, boleh Kila detailkan lah macam mana Kila nak suka subjek ni? Okay, selalunya Kila nak suka satu subjek tu is when the doctor pay an attention for me, which is macam doktor bagi soalan, tiba-tiba I know this answer, I'm answering, and doktor macam your answer is right. So it's like macam oh my god, I think that I should pay more attention on this class because I have macam a knowledge or an answer that boleh bagi kat soalan doktor tu. I feel like macam okay, so I should start start macam tu. Jadi Kila ada perasaan tu hanya bila doktor notice Kila je lah. Macam kalau doktor kurang notice, I feel like macam macam contoh, sorry to say sorry to ni lah mention macam contoh counselling kelompok lah, doktor pun kurang notice orang tak screening. So I feel like macam I don't want to learn this. Even though dia tak jauh beza dengan individual counselling, it still have a differences lah. Macam di mana Kila kat individual counselling, Kila rasa macam I should pay more attention on this, or I love this doctor semua tu. But meanwhile kat dalam counselling kelompok, I feel macam join it. I feel macam penatnya aku, kenapa aku ada kelas ni, kenapa why. So benda tu hanya untuk mencukupkan kredit hours mata-mata. So sebenarnya Kila sekarang ni terlalu bergantung kepada extrinsic motivation. Extrinsic motivation tu, kalau orang bagi attention, kalau orang bagi reward, barulah Kila rasa happy. Sedangkan sekarang ni untuk kekal konsisten dalam tempoh jangka masa yang lama, kita kena ada intrinsic motivation. Maksudnya tujuan dalam diri Kila. Jadi kita kena discover apa tujuan Kila, kan? Apa purpose Kila untuk kaunseling ni. Seperti yang Kila cakap, sebenarnya Kila dah cakap dah yang bila belajar kaunseling ni, Kila akan lebih mengenali diri sendiri. Itulah tujuan utama Kila. Jadi Kila kena ketepikan motivasi-motivasi luar dan fokus dekat purpose Kila datang sini. So bila Kila ada purpose, tak kisahlah macam mana orang kata apa, lecturer tu tak bagi attention ke, lecturer tu bagi markah yang teruk ke dekat Kila, Kila tetap ada pendirian yang kukuh dalam diri Kila. Sebab apa? Sebab aku ada satu tujuan, dan aku tak akan membiarkan apa-apa yang apa-apa datang menghalang ataupun mengganggu aku punya masa depan. Jadi kita nak kembali lah purpose Kila satu persatu kan. Okay. So kita akan masuk dengan Kila punya kata apa, tujuan. Okay, Kila sedar tak apa tujuan Kila? Kila
tujuan Kila is macam dalam akademik lah maksudnya. kalau akademik lah. Kalau tujuan Kila ni, of course lah, I wanted to be a smart person. And of course lah, I want macam takkanlah nak graduate without knowledge. Betul. Kita tak nak benda tu. And of course lah, benda tu tempat belajar is di mana kita kaut segala ilmu. Kalau boleh kita jadi tamak. Macam tu lah. But macam kalau untuk Kila punya matlamat untuk akan masa akan datang, which is I'm going to be a counselor. Kila feel like macam since pandangan manusia, pandangan orang, students, dia a little bit bad lah pandangan dia, opinion dia terhadap counselor, which is I want to dorang tukar pandangan dorang, which is oh actually counselor like this, bukan yang sebelum ni. Sebelum like macam orang yang jenis tak pegang pada amanah, tak pegang kepada kata-kata dorang, tak pegang kepada promise dorang. So actually kita dia bawa akta. I want to be like that. I want to macam diorang fikir macam oh counselor actually dia benda yang berat, bukan je seperti yang diorang fikir macam oh counselor duduk kat bilik dia just like kalau ada budak tu ada masalah, adalah kerja dia. I don't want to. Macam tu. So kiranya sekarang ni tujuan Kila ataupun orang kata apa, your inner self lah, ambil bidang ni sebab nak mengubah perspektif orang lain tentang kaunseling kan. Dan saya memang puji Kila punya pandangan Kila terhadap ilmu ni. Betul, ilmu memang sesuatu perkara yang luas. It's never ending lah orang kata kan. Jadi apa yang kita boleh conclude sekarang ni, sebenarnya Kila nak jadi seorang kaunselor yang berjaya jugalah kan. Jadi macam mana Kila dari segi langkah-langkah ataupun strategi lah Kila rasa yang kalau Kila buat dalam rutin harian Kila tu, Kila boleh jadi seorang yang macam tu, seorang yang hebat, seorang yang mempunyai kemahiran dalam kaunseling. Okay, kalau untuk bagi Kila lah, macam pernahlah Kila dengar seorang hebat ni ialah orang yang pandai manage masa. So mungkin first thing first yang Kila kena buat is how Kila nak manage masa Kila untuk rutin harian. Betul, setuju. Macam contoh dalam maybe Kila boleh buat jadual ke, which is macam oh this time I should buat apa, this time pula kena buat apa pula. Maybe dalam kat situ ada study which is I'm not gonna to study with a same subject ke, with a same meetup ke apa ke macam tu. And of course lah kita kat situ mesti ada to-do list which is Kila takkan careless ke ataupun terlepas pandang assignment that I should hantar that time ke, sebab I used to be like that lah. Last minute person lah. So waktu tu just macam oh I didn't submit pun benda ni. I forgot that betul kan. So of course lah, maybe short every day macam I write a short motivation ke, short things that macam this day what I'm gonna to be, this day pula what kind of macam behaviour that nak terapkan ke apa ke semua tu kan. So if I lost a motivation ke, hilang down ke, hilang pendirian ke apa-apa, maybe I can read it back ke. So I will not macam oh give up terus, tak. I still have macam oh I just remember this day I want to be this, this day nak buat macam ni, this day I tak nak pun nak marah-marah ke apa, I want to be a kind person, semua tu. Betul lah. Kiranya sekarang ni bila kita dah borak-borak pasal benda ni, saya sendiri yang kagum lah dengan Kila. Kila tahu apa yang nak buat kan. Kila dah ada purpose dan Kila tahu nak buat apa sesuatu kan. Okay, contohlah macam kita nak detailkan lagi lah macam mana Kila nak Kila apa tadi, Kila mention nak buat kalender, nak buat to-do list. Tapi mungkin Kila tak boleh nak buat benda tu sebab time management Kila lari kan. Jadi maybe kita boleh bincang strategi ni. Kila rasa okey tak kalau Kila detailkan sikit pagi tu Kila nak buat apa, petang macam mana pula? Mungkin lah. Okay, sis, kalau untuk next exam punya jadual lah, kalau kita katakanlah pagi tu of course lah Kila akan kelas ke. Kalau okay katakan jadual ni ialah jadual weekend, pagi tu maybe Kila like maybe lah, sebab apa kita belajar takkanlah kita tak nak jaga kesihatan kan. Like jogging ke, pergi hang out sekejap ke, like macam take a breath ke, ambil udara pagi ke kan, it's better. Then after that maybe lah mana-mana kita ajak kami hang out lah. For that day kita just release stress which macam tak perlu nak fikir assignment. So kat situ kita rasa macam at least kita tak adalah fikir macam
aku ni macam tak ada life je. Asyik-asyik nak belajar, asyik-asyik mengadap assignment. So maybe day ialah macam bak kata kalau orang diet tu cheat day lah. Cheat day lah. Macam cheat day lah. Macam kita create. Macam memang betul-betul kita tak nak belajar untuk that day lah. Kita khaskan benda tu kan. Okay, setuju. Saya suka idea tu. Untuk pagi lah kan? Kalau untuk pagi lah. Kalau petang tu maybe kita still hang out with macam contoh pagi tu kita seorang-seorang, which is kita nak me time. Petang tu pula maybe kita hang out dengan member kita yang rapat ke. So more to like macam macam mana nak cakap benda tu, more tu macam at least kita tak rasa kita ni seorang-seorang. Okay, faham. So macam kita nak buang rasa terisolasi tu, waktu petang kita hang out dengan kawan lah. Kalau macam study pula macam mana? Kila rasa Kila nak kuasai subjek tu, Kila nak buat jadual tu macam mana? Kalau macam petang tu lah. Kalau petang Kila habis kelas pun apa? Selalu kalau untuk kelas Kila, untuk next assignment yang Kila tengok tu, Kila habis pukul 5.30. Ada kelas yang 5.30. So maybe petang tu I'm not going to open my books ke apa kan. Just only focus on my class. After that maybe start daripada pukul 9 malam atau 10 malam lah start untuk study. But after that I'm gonna, biasalah Kila ni pun main game. After that kalau nak really stress ke apa ke, main game for a while. Then sama ada Kila akan teruskan study ataupun tidur terus. Which is macam rehatkan badan sekejap lah. Okay, betul, setuju lah. Petang tu kalau contoh waktu tu lapang, Kila rasa Kila boleh pack dengan subjek-subjek untuk study ke? Ada ke waktu maybe Kila akan macam kalau ada waktu lapang tu maybe Kila akan rasa macam contoh kita ada apa buat kata tu aktiviti harian lah, which is tiba-tiba doktor cakap ada practice this. So maybe siapkan benda tu ataupun buat je assignment di mana macam kita ada lompong-lompong ke kan, macam kita just fulfill benda tu. Jadi kita dah discuss sikit detail kan, dan insyaAllah kalau Kila betul-betul usaha, maybe Kila boleh dapat kan. Apa perasaan Kila lah lepas kita dah discuss benda ni, lepas Kila rasa macam sebenarnya aku masih betul lambat, rupanya aku tak butuh pun. Kan sebenarnya aku baru nak start, baru je nak mula kan. This is my starting point. So perasaan Kila bila Kila rasa Kila ada pilihan lagi, ada peluang lagi untuk berusaha. Actually Kila fikir macam actually I can cope je, aku boleh je go on benda ni. But maybe lah that time tak rational pemikiran pula, tak rational. We just fikir like macam you just have a specialist in accounting, you dah macam tak ada apa potential pun dalam accounts ni. But bila bercakap ni fikir like macam actually aku ada je benda tu, aku boleh je score, cuma benda tu tak sedar. Macam tu. So kita dah berjaya lah bawa Kila daripada apa, orang kata minda bawa sedar kepada realiti kita sekarang ni kan. Kita sentiasa ada pilihan dalam hidup kita, betul tak? Jadi lepas sesi kaunseling kita ni, Kila rasa kan tahap stres Kila tu daripada skala 1 tu rendah lah, 10 tu paling stres. Daripada skala 10 orang kata dia bagi menurut 10 hingga 1, berapa Kila nak bagi? 1. Betul-betul dia dah tak ada stres lah. Dia tak ada stres, dia macam masalah aku dah habis lah. Aduh, tapi sebelum kita tamatkan sesi ni, kita baru saja orang kata apa, buat satu konklusi ataupun sedar bahawa kita ada potensi kan. Katakanlah kalau Kila nak start yang rancangan kita tadi tu, pagi nak buat apa, petang nak buat apa, malam nak buat apa. Okay, macam mana Kila nak tahu nak ukur kemajuan Kila? Macam mana nak ukur progres Kila tu daripada hari ke hari, supaya Kila rasa aku dah berjaya dah daripada sebelum ni kepada kesini lah. Okay, mungkinlah Kila boleh join a discussion in my class ke, which is like macam at least macam orang bertanya, kalau if Kila boleh jawab benda tu, it means Kila dah kuasai. So benda tu bukannya one question semua tu je, ataupun Kila I'm gonna to doing my practice with my own ke, macam contoh jawab balik ke soalan yang pasti ke. If I can do it, so it means like macam aku dah kuasai dah benda ni. Macam tu. So kiranya bila Kila dapat selesaikan satu masalah tu, maksudnya dah kuasai subjek kan. Kalau macam time management pula, macam mana Kila nak tahu aku dah boleh manage time dengan lebih baik daripada sebelum ni? Maybe Kila nak ukur macam mana tu?
kalau untuk benda tu it's a little bit take time lah, which is benda tu at first thing baby step kita tu ialah kita still lagi kena macam refer jadual. This time should buat apa ni, this time kita still tengok. But until one day macam maybe after 1 month ke 1 month and a half around saya lah, mungkin kita akan rasa macam this time I should this dah. No need to refer back untuk kita punya jadual, and kita boleh fleksibelkan kita punya jadual balik. If this subject I'm already okay, so boleh ganti dengan subjek lain. So tukar-tukar, at least benda tu tak rasa membosankan. Okay. So dah selesai kita selesaikan salah satu masalah Kila tu kan. Apa harapan terakhir Kila lah? Harapan terakhir Kila sebagai orang kata apa, sebagai student sekarang ni. I wish that tak give up. I don't give up. Sebab apa, kita dah berjalan jauh-jauh dah. Betul. Takkanlah kita nak berhenti pertengahan jalan. Sebab benda tu destinasi kita pula makin lama makin dekat, bukannya makin jauh. Macam tu lah. InsyaAllah saya pun doakan yang terbaik untuk Kila. Kila rasa apa perasaan Kila kalau harapan Kila tu tercapai? I feel so glad that Kila boleh fulfillkan my parents' wish. My parents want me to be a teacher, a counselor lah. So I can solve many people problems. I can help people. So diorang harapkan I can be someone yang berguna. So I'm gonna macam I feel like macam one day I'm gonna to make them proud of me, proud of having a daughter like me. Contohlah they gonna to talk about me to their friends ke. So like macam I have my daughter dah jadi cikgu, my daughter sini this so benda tu one achievement lah untuk achievement lah for you. Okay. Jadi saya harapkan sesi kali ni betul-betul dapat bantu Kila, orang kata apa, bagi celik akal bahawa kita sentiasa ada pilihan dalam hidup dan kita sebenarnya bertanggungjawab dalam segala pilihan yang jadi. Memanglah Tuhan akan campakkan kita macam mana pun, tapi kita kena tengok hikmah dia dari sudut positif dia kan, semua benda yang berlaku dalam dunia ni. Dan paling penting saya nak cakap tahniah sangat-sangat kat Kila. You have done your best, you struggle, but even sampai sekarang ni you still stand still. You've done your best. So never ever kisah apa orang nak cakap, sebab orang tak duduk kat tempat kita kan. Kita je yang tahu apa yang kita alami. So thank you so much Kila. Nanti kalau ada masalah lagi datang jumpa saya sesi seterusnya lah. Okay, thank you for